Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadrat-Mu ya Allah. Maha suci-Mu wahai Allah. Hal keadaan kami tadi mati, Engkaulah Allah yang maha hidup, mengurniakan kami sebuah kehidupan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci-Mu wahai Allah. Dahulunya kami tidak ada di sini wahai Allah. Engkaulah ya Allah maha berkehendak, maha berkuasa. Dengan kehendak-Mu, dengan kekuasaan-Mu, sehingga detik ini dan sehingga ke tempat ini Kau sampaikan kami. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu mendengar seumpama pendengaran telinga kami pada pagi ini. Kami dapat mendengar seruan azan-Mu wahai Allah, mendengar seruan iqamah-Mu wahai Allah. Kami mendengar ayat-ayat-Mu di dalam rakaat-rakaat solat kami, mendengar doa imam lalu kami mengaminkan. Ampuni kami wahai Allah. Kami sedar dan insaf, telinga ini itulah tujuannya. Ampuni kami wahai Allah, telinga pendengaran kami sebelum ini banyak mendengar selain daripada itu. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu melihat seumpama penglihatan mata kami tika dan lisan ini. Engkaulah Allah yang maha melihat, Engkaulah Allah yang maha mendengar. Ampuni kami wahai Allah, mata penglihatan kami ini melihat sesuatu selain daripada tujuannya, dan Kau maha mengetahui. Kami tidak mampu menyembunyikannya wahai Allah. Ampuni dosa mata penglihatan kami. Mata ini sesungguhnya tidak mampu menahan beratnya siksaan murka dan api neraka-Mu. Bantulah kami selepas ini mata ini banyak melihat firman-firman-Mu, hadis-hadis kekasih-Mu, buah hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh ahli jawatan kuasa, ayahanda-ayahanda, bunda-bunda sidang jemaah, bakal-bakal alumni-alumni jemaah haji, jemaah umrah, bakal-bakal ahli syurga. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi ni saya yakin ayah ibu sidang jemaah ada muka surat terakhir membaca Al-Quran. Kita baca Quran macam-macam gaya lah. Kita baca Quran ni macam-macam gaya. Antara gaya yang paling diminati ialah ikut dan nama gaya tu. Buka Quran, mana nak baca. Itu gaya bebas namanya. Kan? Antara gaya yang bagus sekali ialah kita baca ikut. Ialah gaya bebas tu mungkin pada ketika-ketika lain. Pada ketika-ketika yang resmi, official, kita akan baca. Contoh pages yang saya buka sekarang ialah muka surat 155. 155, 156. Maknanya contoh kita, Ustaz,
kira-kiranya ada orang tanya kita, you baca sekarang kat mana sekarang? Oh, alhamdulillah saya sedang baca juz 4 sekarang ni. Juz 4 saya sedang baca juz 4. 2 bulan kemudian orang akan tanya, you tengah baca? Oh, alhamdulillah saya pelan-pelan sampai juz 6 dah. Dia bacaan pelan-pelan, pages by pages. Masuk je setahun kan kita baca pelan-pelan. Alhamdulillah hari ni nak belanja kawan-kawan sarapan pagi lah. Ada apa ni? Alhamdulillah khatam dah. Yang baca, I baca yang ni khatam dah. Bacaan peribadi pelan-pelan. Lepas tu sambung balik. Kan? Yang bacaan dalam bulan Ramadan untuk khatam Quran itu lain account. Jadi bacaan peribadi. Ayah ibu sidang jemaah yang dimuliakan, sedikit faedah banyaklah, yang sedikit saya nak kongsikan faedah kita buat kerja macam tu. Selain daripada itu menunjukkan bahawa kita ihtimam, kita ni mengambil berat dengan membaca Al-Quran. Kita tak buat mudah-mudah. Taklah kita kata mudah, maknanya ikut dan je nak baca surah mana, ataupun surah yang selalu kita baca hak depan-depan Baqarah ataupun hak ujung-ujung juz 30. Itu je lah. Adapun surah yang terlepas pandang, surah-surah yang di tengah-tengah, juz tengah-tengah. Itu antara surah yang jarang kita baca, kecuali kita join betul-betul bacaan Quran yang ikut juz tu, kita dapatlah. Pagi ni saya nak berkongsi dengan ayah ibu sidang jemaah sekalian. Menariknya bila kita baca Al-Quran sambil kita membaca terjemahan, kita akan mendapati, akan menyedari di dalam Al-Quran ada surah ataupun ada helaian-helaian ayat Quran yang menyeramkan. Tajuk kuliah subuh pagi ini ialah nak kata apa? Surah yang menyeramkan. Ataupun lebih tepat sebab dia buka pages macam ni, muka 100. Tonton balik nanti, buka muka surat Al-Quran 155, 156 muka surat. Sama je Quran kita muka surat. Mushaf Osmani 155, 155, 156. Kalau ada Quran terjemahan, terus buka Quran terjemahan. Itulah dia pages ataupun muka surat Quran yang paling seram sekali. Paling seram. Macam hidup kita lah. Dalam hidup kita, di mana tempat yang kita merasa tidak nyaman, seram lah. Tak nyaman ni ada masuk lain, tak selesa ke, sakit ke, tempat tu menyeramkan. 155, 156 ini adalah helaian Al-Quran yang menyeramkan. Allah Ta'ala menceritakan detik-detik, mungkin perkataan seram tu saya tajamkan lagi, menakutkan, mengerikan. Dia bukan menyeramkan yang kita yang menakutkan, iaitu Allah Ta'ala agak detail menceritakan suasana, situasi, senario mereka yang mula dihumbankan di dalam neraka. Hal keadaan, kalau peperangan tu orang sebut berkecamuk. Kalau hal keadaan nak dihumbankan, beratur nak kena humban ke dalam neraka, nak kata apa situasi itu? Mencemaskan, keadaan yang paling mencemaskan. Ada pada muka surat 155, ada pada muka surat 156 di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf mula daripada ayat 38 sehingga ayat 51. Itu untuk boleh semak balik. Hari ni saya nak cerita, pagi ni nak cerita secara langsung. Mungkin ada masa lapang kejap lagi. Al-A'raf 38 hingga 51, iaitu mewakili muka surat 155, 156. Di dalam Al-Quran, ayat yang paling kita seram bila Allah Ta'ala suruh manusia masuk neraka lah. Udkhulun nar, masuklah kamu ke dalam neraka. Ini ayat yang paling seram sekali, habislah. Mudah-mudahan ayat itu bukan ditujukan kepada kita nanti di padang mahsyar. Kita akan serentak bangun di padang mahsyar. Kita akan serentak bangun bersama dengan anak kita yang meninggal semalam. Kita
Kita akan bangun serentak dan berada di tempat yang sama di waktu sama bersama dengan tok nenek kita yang meninggal dulu waktu kita kecil-kecil. Kita akan bangun, berjalan dan berada di padang mahsyar serentak dengan orang yang kita baca sejarahnya. Atau cucu cicit kita yang akan datang hidup, kita akan bangkit serentak. Dan pada ketika itu Allah, ayat yang paling menyeramkan, paling mencemaskan, Allah Ta'ala memerintahkan sebahagian daripada manusia masuk ke dalam neraka. Sebahagian besar daripada manusia, sebahagian besar daripada jin, bahkan semua syaitan iblis, Allah Ta'ala perintahkan humbankan mereka ke dalam neraka. Dan kita amat mengharapkan kita tak termasuk dalam khitab itu. Dan ayat itu ada pada ayat 38 awal-awal muka surat 155. Ini ayat ini mencemaskan. Jadi dalam kita baca Quran tu pasti ada gelombang-gelombang. Pergi laut, kalau orang biasa pergi ke laut, dia ada cerita dah kat mana tempat ombak ni, kat mana kawasan-kawasan yang dia ada tempat-tempat yang perasaannya tidak nyaman, waktu-waktu yang tidak nyaman. Jadi antaranya ialah ayat muka surat 155 ayat 156. Saya baca terjemahan dulu untuk menarik perhatian, kemudian baru saya baca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama umat-umat terdahulu daripada kalangan jin dan manusia. Setiap kali kelompok manusia dan jin itu masuk ke dalam neraka, hal keadaan mereka mengutuk saudaranya, yakni golongannya sendiri. Sehingga apabila semua berhimpun di dalam neraka, berkatalah golongan akhir terhadap golongan yang awal, golongan yang pertama di antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu berikanlah mereka azab seksa yang berlipat kali ganda dari azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab seksa berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Sadaqallahu alazim. Allah berfirman, masuklah kamu semua ke dalam neraka bersama umat-umat terdahulu dari kalangan jin dan manusia. Setiap kali umat jin dan umat manusia itu masuk, mereka mengutuk kalangan mereka sendiri. Jin yang masuk neraka akan mengutuk jin yang masuk neraka juga. Manusia yang masuk neraka, wal-ayazubillah, mohon lindung wahai Allah. Manusia yang masuk neraka, mohon lindung wahai Allah, akan mengutuk manusia yang masuk neraka juga.
Mana fakta ni dapat? 38 Al-A'raf muka surat 155. Saling kutuk mengutuk. Di dunia ni yang saling kutuk mengutuk siapa? Yalah. Kutuk mengutuk, tengoklah, kita tengoklah dalam dunia maya dengan dunia media sosial. Itulah. Tak apalah. Kan orang baik dikutuk. Tuan-tuan menjadi saksi orang baik dikutuk. Kita tahu ada orang baik. Kan? Dan kita tahu ada orang yang kurang baik. Dan berlaku, kita nampak menjadi saksi. Dan Quran menceritakan orang baik, iaitu para nabi dan para rasul, dikutuk. Dah ini kita tengok dikutuk. Tak apalah. Tapi bila masuk dalam neraka, sama-sama geng jahat yang tak sempat bertaubat. Saya sebut perkataan yang tidak sempat bertaubat. Mati tanpa taubat. Dan sudah tentu mati tanpa syahadah. Mereka ini apabila masuk dalam neraka, Allah Ta'ala menceritakan saling kutuk, mengeji. Kutuk, bukan pakai media sosial dah pakai mulut dah waktu tu. Kutuk, mengutuk. Dan tengok Tuhan Allah Ta'ala ceritakan wording dia. Masya Allah, sedetail itu. Kalau mereka yang terlibat dalam bidang seni, perfilman, ini waktu dialog. Dalam Quran kita tak akan jumpa inverted comma buka, inverted comma tutup. Kita tidak akan jumpa ayat dialog yang, tapi Al-Quran ni dia macam tu je. Tapi bila kita tengok terjemahan, wow, Masya Allah. Teknik penceritaan dalam Quran sangat-sangat menarik. Masya Allah. Tiap-tiap umat yang masuk ke dalam neraka akan mengutuk saudaranya, yakni golongannya sendiri, hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya. Lalu berkata golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di kalangan mereka. Saya baca terjemahan, saya tak go deep untuk dalam tafsir. Tafsir itu panjang pula. Dalam tafsir cerita golongan akhir ini adalah pengikut. Pengikut ataupun follower. Dia akan berhujah depan Allah. Ya Allah, inilah dia pemimpin. Inilah dia yang kami follow dulu kat dunia. Mereka inilah yang menyebabkan kami masuk neraka. Mengadu ahli neraka kepada Allah. Hati-hati, wahai para guru. Hati-hati, wahai para pemimpin. Hati-hati, wahai siapa lagi yang ramai follower dia. Kan? Ini orang nak ramai follower dah. Takut-takut ajaran kita. Takut-takut pimpinan kita. Takut-takut kata-kata kita menyebabkan seseorang itu berlaku tidak benar di dalam hidup dia. Itu ayat kira cover baiklah tu. Berlaku tidak benar dalam hidup dia. Salah pemikiran dia. Salah cara bawaan hidup dia. Apa bentuk kata-kata pengikut ataupun rakyat ataupun murid yang mengikut ini kepada guru, pemimpin ataupun orang yang dia minat dulu ketika di dunia? Wahai Tuhan kami, Rabbana haulai adalluna. Wahai Tuhan kami, merekalah yang menyebabkan kami sesat. Fa'atihim azab di'fam minan nar. Oleh itu, wahai Allah, berikanlah kepada mereka ini azab neraka yang berlipat kali ganda. Kami panas, kami sakit. Tapi panas dan sakit untuk mereka ni bagi lebih sikit. Kasih lebih sikit, kasih. Allah. Masing-masing kena dah duduk dalam neraka dah. Yang gaduh yang sebelum masuk neraka itu satu hal, bertekak satu hal dah. Ni Allah Ta'ala cerita dalam neraka tengah seksa pun ahli neraka masih lagi boleh bercakap, kutuk mengutuk di antara satu sama lain. Ya Allah, dia inilah yang menyebabkan kami masuk neraka. Kalau konteks yang lebih detail lagi, hati-hati wahai ayah dan ibu, hati-hati wahai para suami. Mungkin dengan asbab kita, isteri kita tidak mendapat didikan agama yang sebenarnya. Hati-hati ayah dan ibu. Bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Oleh itu berilah kepada mereka azab siksaan yang berlipat kali ganda dari azab neraka.
Lalu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menjawab permintaan golongan yang paling ramai. Golongan paling ramai follower lah. Satu tokoh, follower dia ramai. Saya je tak ada follower. Sebab tak ada sangat nak kejar. Tak kejar tu pun tak dapat. Tu dua tu. Sekarang ada cara-cara lah. Kadang masuk media sosial, dia ajar cara macam mana nak dapatkan follower. Tak apalah, itu satu hal lah. Tapi pastikan konten kita. Apa konten kita? Apa yang nak kita minta? Kan? Jadi akan berlaku saling mengklaim di dalam neraka. Allah Ta'ala menjawab, qala likullin di'fu walakin la ta'lamun. Allah Ta'ala menjawab, kejap lagi kita akan dengar jawapan tokoh yang menyebabkan ramai orang masuk neraka ni. Dia pun masuk neraka juga. Ayat berikutnya dia menjawab juga. Dia ada jawapan dia. Namun Allah Ta'ala jawab dulu, kamu masing-masing disediakan azab seksaan yang berlipat kali ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Masing-masing akaun masing-masing. Kita pun tak tahu. Macam itulah dalam hidup kita, Allah Ta'ala Maha Adil. Kita ada masalah. Semua kita ada masalah. Semua kita ada ujian daripada Allah SWT. Tapi kadang-kadang seseorang merasakan ujian yang dia kena paling berat di dunia. Dia rasa ujian saya ni berat, paling berat. Dia tak tahu sebenarnya masing-masing ada ujian. Semua masing-masing ada ujian. Allah Ta'ala Maha Adil. Dan menariknya, kita tak boleh menanggung ujian orang lain ke atas kehidupan yang tidak. Kita. Tapi kadang orang tu share cerita dia. Begitu. Kita angguklah. Tapi payahnya kawan kita yang sedang menanggung berat mata memandang, berat lagi bahu mikul, gitulah paling besar kita boleh sebut. Tapi kita tidak pikul masalah dia. Kita tak pikul masalah dia. Kita dengar cerita dia. Kita tahu kisah dia. Lepas kematian suami, lepas kematian isteri, meninggal pula anak, bisnes tak menjadi, bankrupt. Allah, berat Syekh, entah punya hujan ni Syekh. Itu je lah kita dengar. Kan? Tak kena kita. Kita pun ada masalah kita. Allah Ta'ala uji syariat. Allah. Begitu juga Allah Ta'ala menegaskan dalam neraka, tak ada siapa yang boleh merasa kesusahan ahli neraka yang lain. Kita pula walaupun ahli neraka akaun masing-masing. Dan ada gandaan dia. Allah Ta'ala Maha Dia, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Masuk ayat yang ke-39. Saya baca terjemahan dulu. Dan berkatalah golongan pertama, yakni kalangan ketua, tokoh-tokoh di kalangan ahli neraka kepada golongan akhir, yakni pengikut-pengikutnya. Ini reply dia. Jika demikian hukum Tuhan, yakni kita semua masuk neraka, maka tidak ada lebih bagi kamu sebarang. Tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan berbanding dengan kami. Sama je lah kita dah duduk neraka dah ni. Pakat sama-sama lah tanggung. Itu huraian saya lah. Pakat sama tanggung. Jangan nak claim kasih aku lebih lah. Kita dah masuk neraka dah. Pakat-pakat lah rasa neraka ni. Tak ada lebih dah kat sini dah. Lalu Allah Ta'ala celah. Allah Ta'ala berfirman, oleh itu rasalah kamu azab seksa disebabkan apa yang telah kamu usahakan. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Dan berkata golongan pertama, yakni ketua-ketua di antara mereka, kepada golongan akhir, yakni golongan pengikut-pengikut, jika demikian hukum Tuhan ke atas kita semua, yakni masuk neraka, maka tidak ada bagi kamu, wahai rakyat-rakyatku, wahai murid-muridku, wahai follower-followerku, sebarang kelebihan di atas kami.
Allah berfirman, oleh itu rasakanlah kamu akan azab neraka disebabkan apa yang telah kamu usahakan. Allahu Akbar. Hafal ayat ni, ulang-ulang dalam sembahyang sunat. Allah, menangis kita. Berat tanggungjawab ketua-ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat di semua peringkat. Berat tanggungjawab. Sebab tu awal-awal dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Ta'ala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu dari neraka. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluargamu dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu ialah ahli neraka itu sendiri. Ahli neraka itu sendiri menjadi bahan bakar. Wal hijarah, batu sembahan berhala menjadi bahan bakar. Bukan petrol, bukan batu arang, bukan kot kayu kot. Dua dalil Quran. Bahan bakar ahli neraka ialah batu sembahan manusia. Berhala di sepanjang zaman akan menjadi bahan bakar dalam api neraka, dan juga ahli neraka. So ahli neraka terbakar lalu membakar ahli neraka yang lain. Begitulah seterusnya. Apa ada lagi dalam neraka? Alaiha malaikatun ghailazun syidad. Dalam neraka ada para malaikat. Malaikat Zabaniyah. Dalam ayat lain cerita tentang malaikat Zabaniyah. Hal keadaan malaikat ni macam ni? Dia diam je ke? Ghilazun syidad, keras kasar layanan dia. Dia tak ada tea, kopi, naik kapal terbang, tea, kopi, plain water, lagi apa lagi tak ingat dah, lama tak pergi umrah. Apa lagi, minta apa lagi? Apa biasa dia tanya kita naik flight? Ini dia tolak kan? Tolak, jangan. Dia tanya pilihan. Allahu Akbar. Malaikat keras kasar layanan dia. Hari ni janganlah kasar layanan dekat pejabat kerajaan, viral nanti. Allahu Akbar. Ini Allah Ta'ala dah viral dah. Masuk neraka, siksaan neraka tu Tuhan, ada malaikat yang keras kasar layanan dia. Alaiha la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak menderhakai Allah dalam semua yang diperintahkan kepada mereka. Allah Ta'ala perintahkan, seksa ahli neraka, pukul dia, sakiti dia. Malaikat ni tidak ada perasaan belas ihsan. Tidak ada perasaan belas ihsan. Dia akan menyakiti ahli neraka, waliyahzubillah. Mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Berat Berat tanggungjawab mereka yang diberikan jawatan, diberikan pangkat. Di satu sisi yang selalu kita lihat, besar pengaruhnya, tinggi gajinya. Itu biasa yang dinampakkan. Tak apalah, tapi kena baca bersekali. Tinggi risiko dia. Risiko dunia dan akhirat. Itu dia. Dunia dan akhirat. Risiko dunia, salah buat keputusan, syarikat bermasalah. Salah buat keputusan, ada pilihan baik dengan tak baik. Tiba-tiba macam mana pilihan tu pilihan yang tak baik. Masya-Allah. Itu okey lagi. Sekarang ni berhadapan dengan baik, dengan lebih baik. Tak tahu mana tu yang lebih baik. Banyak disiplin, kena mesyuarat, kena tanya ekspertis. Kan, tak boleh buat pandangan yang wewenang. Dan bukan mudah ni, yang paling dekat dengan kita ni, penjarakan sosial. Bukan sesuatu yang mudah, tapi saya yakin, saya tak terlibat dalam mesyuarat mereka. Saya yakin tidak sedikit mesyuarat. Siapa yang terlibat dalam mesyuarat tahulah. Dah pencen, ayah anda bonda kita dah pencen. Tapi dulu waktu bekerja, nak buat keputusan banyak mesyuarat.
Nak jadikan SOP banyak mesyuarat, tapi bukan keputusan seorang. Kita tahu keputusan sama-sama bertanggungjawab. Dan tidak ada keputusan yang dibuat secara ada tujuan-tujuan yang lain. Tidak. Kalau ada itu, orang lain akan sanggah dalam mesyuarat sebelum keluar keputusan mesyuarat. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui orang yang berijtihad ni, kalau salah ijtihad dia, still dapat satu. Yang betul ijtihadnya akan mendapat dua. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Buatlah tanggungjawab kita itu kerana takwa kepada Allah. Mulakan dengan doa, mulakan dengan keikhlasan. Jangan mulakan dengan kepentingan selain daripada Allah dan Rasul. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu. Dan Allah Ta'ala selamatkan kita dari ayat yang kita bacakan tadi, terhumban daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Allahumma adkhilnal jannah bidunil hisab bighairil azab. Sekarang itu, wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wasyada'id wal mihan wal fitan waz zalazil wal fahsya' wal munkar ma zahara minha wa ma batan. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarikalah, lahul mulk walahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.